izin Tuan Hakim, saya TPR Zulfinas Abbas. Bersama-sama saya, TPR Nur Azizah Muhammad, TPR Fazida bin Faik, Benar, Tuan. TPR Aliana Shakira. Rakan bijaksana saya adalah Aminatul Mardia, Benar, Tuan. Alina Razif, Benar, Tuan. Hafizah Hasan, Yalini Munasami. Peguam pemerhati pula adalah Datuk Khairul Anwar Rahmat. Farah Nazira Fazil bagi pihak Datuk Baljit, dan saya percaya yang ni mohon direkodkan Tuan. Dan saya juga dapati ada wakil daripada Suakam pada hari ini. Tuan Hakim, saya Mardiah Johari, Peguam Pemerhati bagi pihak Suhakam. Bersama saya Pelatih Zaman Kamal, Fatimah. Dengan izin ya, Tuan. Fatimah Jamhari, Peguam Pemerhati bagi pihak pengadil. Fatimah Jamhari. Bagi pihak pengadu. Benar. Benar, Tuan. Sebelum ni firma yang sama. Benar. Okey, teruskan. Hari ini adalah sambung bicara bagi SP8 iaitu Puan Suhana, dan kami bersedia untuk sambung bicara. Mohon dipanggil Puan Suhana. Baik, panggil semula. Saksi ke-8. Teruskan. Bahawasanya saya, Suhana binti Zam, dengan sesungguhnya dan suci hati, mengaku dan berikrar bahawa segala keterangan yang akan saya berikan dalam perbicaraan ini adalah benar, tiadalah apa-apa yang tidak benar melainkan benar berlaku. Saya serahkan kepada TPR Nur Azizah untuk meneruskan pemeriksaan utama. Terima kasih. Baik, teruskan Puan. Baik. Dengan izin, Tuan. Baik. Baik, Suhana ya. Kamu ingat lagi keterangan kamu pada tarikh bicara yang lepas ya. Itu kamu kata kamu berada di studio sehingga pukul 2 petang. Kemudian turun dari studio dan naik kereta untuk balik ke kondo ya. Kemudian pada masa tu kamu balik ke sana dan Bella ada situ, saya tak perasan Bella ada kat mana. Saya macam rushing sebab Haiza tunggu di bawah. Okey, boleh kamu teruskan ya daripada situ. Apa yang berlaku seterusnya? Okey. Balik daripada studio tu, yang saya ingat daripada studio ke kondo tu, saya naik kereta Bainun, Honda Jazz. So, saya naik kereta dengan Syahira, Hani Azura dan Haiza. Perlahan ya Suhana sebab kami nak catat. Syahira lagi. Haiza, Hani Azura dengan Syahira. Syahira, okey. So, sebab kita naik kereta asing, the rest tu naik kereta yang lain pula. Maknanya Bainun, Ina, Yasmin, Aida, Balkis, Mariam, Tulus Bail, naik kereta lain. Okey. Yang ada dengan saya, Tulus Jiwa dan Jane, naik kereta Jazz tu sekali lah. So, kita 2 kereta. Kita dari studio tu nak balik ke kondo.
kami ada berhenti sekejap lah beli barang. So, Bainun sampai dulu di kondo lah. So, by the time saya sampai di kondo tu, saya naik atas dengan budak-budak, dengan Tachu dengan Syera. Naik atas, Bainun dah ada di rumah dah. So, masa tu Bella ada di rumah juga. So, maknanya sepanjang kami pergi ke studio tu, Bella ada dekat rumah tu lah. Lepas tu saya ambil barang, lepas tu saya turun balik lah untuk balik ke rumah saya. Okey. Ambil barang dan balik ke rumah ya. Balik ke rumah. Okey. Okey, jadi selepas daripada tarikh tersebut ya, ataupun dalam masa yang kamu ceritakan tadi tu adalah tarikh pada Mei ya. 23 Mei. Okey. Baik, jadi sepanjang masa sehingga 23 Mei tu berapa kali kamu ke kondo tersebut? Kamu ingat? Okey. Yang saya ingat, saya mula pergi ke kondo tu lebih kurang bermula pada bulan Disember 2020. Bermula pada? Bulan Disember tahun 2020. Okey. Lepas tu sehingga ke bulan Mei tu ada banyak kali lah saya pergi. Ada yang saya pergi, Siti Bainun akan bagi barcode untuk saya masuk ke akses ke dalam kondo tu untuk parking dekat dalam. Ataupun ada ketikanya saya tak dapat parking dekat dalam. Saya kena parking dekat kawasan luar kondo tu. So, Siti Bainun akan bawa kereta dia keluar, ambil saya, lepas tu masuk ke dalam kondo guna kereta dia lah. So, pada masa yang saya pergi macam tu, maknanya tak ada barcode lah yang diberikan kepada saya. Okey. Sebabnya saya masuk dengan dia. Tapi nak kira berapa kali tu saya tak boleh bagi dengan tepat lah. Tapi banyak kali. Okey, Saya tapi pergi banyak kali ya. Okey. Okey, dalam pada masa kamu kata banyak kali kamu pergi ke kondo tersebut, jadi bagaimana pemerhatian kamu terhadap penghuni rumah tersebut termasuk Bella? Okey. Dalam rumah tu, yang saya tahu, dalam rumah tu didiami oleh Siti Bainun, Ina, Yasmin, Aida, Balkis, Tulus Bail, Tulus Jiwa, Aryan dan Bella. Okey. Okey. So, pertama sekali pemerhatian saya kepada keadaan dalam rumah tu, ramai orang lah dengan keadaan rumah tu yang tak begitu besar. Bilik pun ada 3 je. So, macam pada pendapat yang saya tengok tu ramai orang dalam rumah ni. Lepas tu, in terms of penghuni dalam rumah tu, macam Aida, Yasmin, Balkis ni, memang saya nampak diorang ni yang membersihkan rumah, yang menyediakan kalau Siti Bainun nak masak. So, 3 orang ni, diorang akan siap-siap bahan-bahan untuk memasak. So, diorang yang kemas dapur. Kalau lepas makan tu, dioranglah yang kena basuh pinggan semua. Lepas tu, Aida, Yasmin dan Balkis ni juga lah yang menguruskan, maksud saya yang menguruskan Tulus Jiwa, Tulus Bail, Aryan. So, macam diorang ni lah yang akan mandikan, tukarkan pampers, bagi makan, buat susu.
So diorang yang buat, tapi ada kalanya macam Siti Bainun akan suruh lah bagi makan, buat susu. Tapi kebanyakan masa tu macam Aida, Yasmin, Balkis ni macam dah tahu dah tu diorang kena buat. So diorang akan buat lah perkara tu. Jaranglah saya nampak Siti Bainun yang mandikan ke, bagi makan ke, bagi susu ke, jarang lah. Selalunya memang Aida, Yasmin yang Balkis yang buat. Lepas tu berkenaan dengan Bella, daripada mula saya datang awal bulan 12 tu, Bella ni macam bila saya datang tu dia akan macam dia tunjuklah dia gembira. Dia akan macam acu, lepas tu dia akan macam peluk kan, macam tu. Sampailah tu lepas bulan yang saya perasan, bermula bulan 2 tu yang kita orang datang tu, dia dah tak ceria dah. Dia dah tak ceria, dia senyap. Kita orang datang pun dia tak adalah macam nak datang kat kita orang peluk ke. So masa tu saya dah nampak dia selalu kena, dia diasingkan lah daripada aktiviti-aktiviti lain dalam rumah tu. Dia macam kena, dia akan macam jauh daripada kita orang. Kalau kita orang dekat depan TV, dia akan dekat ruang dapur, macam tu. Tapi dia akan perhatikan apa yang berlaku dekat dalam rumah tu dengan riak wajah yang macam berminat lah dengan apa yang tengah kita orang buat tu. Tapi dia macam tak boleh join. Lepas tu, selepas tu baru saya nampak, bermula bulan 2 tu lah juga yang saya ada nampak macam Bella kena marah-marah dengan Siti Bainun. Macam Siti Bainun bila bercakap dengan Bella tu, marahlah, suara dia tinggi. Macam bila kalau suruh makan pun macam tinggi suara tu, macam paksa lah. Lepas tu bila saya dah start nampak Bella cedera tu, keadaan tu memang Bella memang dah macam dia nampak sangat sedih lah. Dia nampak sangat sedih dengan keadaan tu, dan dia dah tak ada dah eye contact dengan kita orang, dengan saya. Kalau saya datang tu dah tak ada eye contact dah. Okey, baik Suhana ya, kamu kata kamu mula nampak Bella cedera ni. Bila ya kamu mula nampak Bella cedera? Pertama kali yang saya nampak dengan jelas ada kecederaan dekat Bella adalah pada bulan 5. Okey. Bulan 5. Okey, tapi sebelum tu ada satu kejadian yang saya pasti berlaku sebelum saya nampak kecederaan kat dia. So tapi saya tak ingat dengan tepat waktu berapa hari bulan yang saya pergi rumah dia tu. Masa tu saya tidur kat rumah dia. Waktu petang. Masa ni memang Bella dah start kena isolate lah, dah berasing lah. So saya nampak masa tu, saya tengah duduk dekat meja makan tu. Lepas tu saya perasan keadaan masa tu adalah Bella berdiri di depan peti ais. Okey, dia berdiri di depan peti ais. Bainun berdiri depan dia. Di antara Bella dengan Bainun tu ada satu bangku kayu yang tinggi, bar stool tu. Lepas tu saya nampak Bainun letak satu pinggan nasi goreng. Ada nasi goreng dalam pinggan tu. Nasi tu tak banyak lah. Lepas tu saya nampak Bainun letak sejumlah cili yang dah dipotong. Saya tak pastilah potong macam mana, tapi dia letak cili lah. Yang pada saya, nisbah cili kepada nasi tu, banyaklah cili tu. Lepas tu dia gaul-gaul tu, lepas tu saya nampak dia pegang Bella punya dagu bawah tu dengan tangan kiri. Lepas tu dia suapkan Bella dengan nasi goreng yang ada cili tu.
paksa suap. Lepas tu Bella macam macam mengelak-ngelak lah, tak nak makan kan, tapi dia terpaksa makan lah sebab dia paksa. Saya ingat sebab dalam hati saya macam kenapa kena jadi macam ni. Tapi saya tak cakap apa-apa sebab masa tu saya terkejut. Sebab tu first time saya nampak macam kenapa kena buat Bella macam ni. Tapi saya tak cakap apa-apa sebab saya tak nak ada konfrontasi dengan Bainun di rumah dia sendiri pada waktu tu. So saya ingat perkara tu berlaku. Tapi saya tak confront lah Bainun pada waktu tu. Sebabnya saya bimbang, saya risau kalau saya confront dia masa tu nanti dia akan, saya tak pasti dengan reaksi dia. Okey. Selain daripada tu, yang saya perhatikan setiap kali saya berada di rumah Siti Bainun, Bella punya waktu makan ni memang tak teratur. Pada setiap masa yang saya nampak dia kena berdiri berjam-jam, saya tak nampak pun sesiapa bagi makan dekat Bella. Dan saya pun tak nampak Bella diberi air untuk minum. Itu yang saya perasan lah. So saya sebenarnya tak pasti macam bila sebenarnya diorang bagi Bella ni makan atau minum. Sebabnya yang saya ingat bila saya tengok dia tu, kalau kita orang makan pun dia tak diberi makan, tak dipelawa untuk makan. Baik. Jadi kamu kata daripada pemerhatian kamu apabila Bella berdiri berjam-jam, tak ada sesiapa pun yang memberi Bella sama ada makan ataupun minum. Jadi Bella sendiri macam mana? Dengan tidak diberi makan dan minum, adakah dia ada minta ke ataupun macam mana? Yang saya nampak, dia memang tak adalah minta makan atau minum tu. Dia akan, sebab macam bila dia kena berdiri kat satu tempat tu, dia kena berdiri je. So dia macam nak bergerak pun tak boleh, nak cakap pun tak boleh. Macam tu. Tapi saya ingat Bainun pernah cakap tak boleh bagi Bella minum, nanti dia kencing. So yang tu saya ingat. So at any time yang saya pun rasa macam nak bagi dia minum ke, nak bagi dia makan ke, saya jadi macam berhati-hati sangat sebab saya tak pasti tindakan saya tu akan menimbulkan kemarahan Bainun ke tak, ataupun saya risaulah kalau bila saya bagi tu macam tak ikut peraturan dalam rumah dia tu. So kita pun tak beranilah nak pandai-pandai sebab tu rumah dia kan. Dan Bella tu di bawah jagaan dia. So bila dia cakap jangan bagi minum tu, so kita pun okey, tak boleh bagi minum ke? Macam tu. Okey. Baik, jadi sepanjang kamu kata kamu dah pergi banyak kali ke rumah tersebut, keadaan Bella, maksudnya apa yang Bella pakai? Okey, keadaan Bella ni, dia sebab saya pergi daripada bulan 12 sampailah ke bulan last saya pergi bulan 6. So dia daripada seorang yang ceria, well dressed, maknanya pakaian dia pun macam dia selalunya kalau saya nampak dia pakai pakaian rumah lah, maknanya t-shirt dengan seluar, sama ada seluar pendek atau seluar panjang. Sebelum pertama kali yang saya nampak dia cedera bulan 5 tu, dia ada juga pakai lengan pendek, baju t-shirt lengan pendek. Tapi lepas yang saya dah mula nampak dia cedera pada bulan 5 tu, selalunya saya datang memang Bella akan pakai baju lengan panjang. Yang tu saya perasan lah. Lepas tu
daripada seorang yang ceria, saya nampak dia, dan boleh berkomunikasi dengan saya, ada eye contact. Towards the end tu, dah start daripada bulan 4 tu, memang dia dah tak ada senyum langsung, dah tak berkomunikasi langsung, dah tak ada eye contact langsung. Memang nampak dia ketakutan lah. Maknanya saya nampak perubahan dia daripada seorang yang ceria dan boleh berkomunikasi kepada seorang yang memang dah tak ada communication langsung dengan sesiapa dalam rumah tu. Okey. Dengan izin Tuan, saya pohon untuk merujuk saksi Tuan kepada gambar ID 6, Tuan. Gambar kecederaan. Baik, dengan izin Tuan. Teruskan, rujuk ID 6. Baik. Suhana ya, kamu tengok gambar ID 6 ya. Gambar 1 tu siapa tu? Bella. Gambar 1, okey, gambar Bella. Baik, kamu kata kamu telah melihat kecederaan pada Bella ya. Baik, adakah kecederaan-kecederaan yang kamu lihat pada Bella tu seperti gambar mana dalam ID 6 ni? Kalau kamu boleh tunjuklah. Okey, yang saya nampak daripada ID ni adalah gambar 2. Gambar 2 tu kecederaan di mana ya, Suhana? Kecederaan dekat leher tu. Kecederaan di leher. Okey. Dengan dekat pipi tu. Dengan di pipi dan di pipi. Okey. Itu saja. Itu saja. Itu saja. Okey. Baik. Baik Suhana ya, kamu lihat pada gambar kecederaan yang kamu kata pada gambar 2 ni. Okay. Ya. Okey. Dekat gambar 1 tu, Okey. kecederaan dekat muka Bella yang sebelah kanan tu. Bawah mata dia tu. Bawah mata. Gambar 1. Gambar 1. Apa yang kamu nampak? Yang kecederaan yang lebam tu. Lebam yang bawah mata dengan dekat atas kening tu. Yang tu saya nampak. Okey. Baik, dengan rujuk pada gambar 1 ya. Kamu tengok keadaan fizikal Bella, rambut dia. Okey. Rambut dia pada masa ni
Pendek lah. Maksudnya pada masa kamu tengok kecederaan tu, bagaimana rambut Bella? Masa saya nampak kecederaan kat leher tu, saya nampak kecederaan tu pada bulan 5. Masa tu, rambut dia panjang lagi. Dia bukan macam ni. Rambut dia panjang lagi. Tak adalah panjang sampai leher, tapi maknanya rambut tu tebal lah. Okey. Tak adalah macam dah hampir pendek, hampir botak macam ni. Okey. Seterusnya, Tuan Hakim, saya pohon untuk merujuk saksi kepada ID 40. ID 40. Rujuk ID 40. Baik. Dengan merujuk pada gambar ID 40, dengan merujuk kepada gambar di ID 40 di muka surat gambar yang pertama saya kira. Baik, dan juga pada muka surat kalau daripada ID 40 ni satu. Muka surat ketiga ya, Suhana. Baik. Dalam gambar tersebut ada Bella. Muka surat 3. Muka surat maksudnya pada gambar yang pertama ni. Gambar pertama dan kedua. Okey, Ada Bella pada gambar tersebut. ada. Okey, okey, boleh kamu tunjuk pada mahkamah mana Bella? Yang dalam gambar pertama tu, yang dekat dalam kotak warna merah tu, dekat dapur tu. Okey. Dan gambar kedua tu adalah Gambar yang di zoom in lah daripada gambar pertama tu. jadi kamu kata tadi rambut dia sebelum rambut yang kamu tengok dalam P4 tadi, adakah rambut dia seperti dalam gambar ini? Tak. Gambar yang P4 ni, rambut dia dah kena potong. Okey, maksudnya dalam ID 40 ni? Maksudnya kamu Dalam kata ID sebelum 40 ni, rambut asal dia lah. rambut asal dia. Maksudnya sebelum rambut yang kena potong dalam gambar yang dirujuk sebelum ini ya? Betul. Okey. Baik. Kita nak tunjuk. Baik, seterusnya Tuan, saya pohon untuk merujuk saksi kepada gambar seterusnya di muka surat seterusnya. Di muka surat kedua daripada laporan gambar tersebut ya. Baik. Muka surat 2. Muka surat seterusnya. Ataupun dengan lebih tepat Tuan, saya pohon untuk saksi Muka surat 4. melihat ke semua gambar-gambar. Okey. Jadi baik. Kalau kamu boleh ingat ya, gambar-gambar ini diambil pada bila kalau kamu ingatlah. Okey, yang gambar pada muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3. Gambar ni masa bulan 2. Masa bulan 2 Ya, bulan 2 2021. Okey. Muka surat 5, muka surat 6 pada bulan 5 Bulan 5. Okey. 2021. Muka surat 4 ni, Kamu kata gambar muka surat 5 dan muka surat 6 ni diambil pada bulan 5 ni pada masa bila bulan 5 tu? Kalau kamu boleh spesifikkan pada masa bila? masa Maksudnya hari waktu apa tu? ke masa ni saya ke rumah Bainun, saya ada tidur kat rumah dia kan.
masa ni kita ada buat sambutan Hari Raya. Okey, masa Ah. sambutan Hari Raya Ya, ada buat makan-makan Hari Raya, maaf-maafan. Tapi muka surat 4 ni saya tak pasti exactly bila. So muka surat yang kamu kata gambar masa raya tu muka surat mana? Muka surat 5, muka surat 6. Okey, muka surat 5, muka surat 6 ya. Okey. Baik. Dengan izin tuan, saya mohon untuk saksi merujuk kepada muka surat 6. Baik. Dalam gambar di muka surat 6 yang gambar atas tu, Okey. siapa yang ada di situ? Boleh kamu jelaskan pada mahkamah? Okey. Daripada kanan belakang, Okey. tudung coklat tu Hani Azura. Kanak-kanak sebelah Hani Azura tu, kanak-kanak tu Mariam. Mariam. Okey. Sebelah Mariam yang tudung ungu tu Haiza. Haiza. Tudung kuning saya. Okey. Sebelah kiri saya Siti Bainun. Siti Bainun sedang pegang Tulus Bail. Okey. Sebelah Siti Bainun Ina. Ina pegang Aryan. Okey. Sebelah Ina Syahira. Syahira pegang Tulus Jiwa. Okey, di bahagian depan daripada kanan baju hitam lelaki Aidil. Okey. Sebelah dia saya yang perempuan tudung coklat tu saya tak ingat nama dia siapa. Dia adalah kawan kepada Aidil. Sebelah dia tu Bella. Okey, Bella. Bella pakai Baju pink. okey, baju pink ya. Okey, sebelah Bella yang tak nampak muka tu, yang tunduk tu Yasmin, baju biru. Yasmin sedang bersalaman dengan Aida. Sebelah Aida Balkis. Okey, Balkis. Sebelah Balkis yang tudung krim, saya tak tahu nama. Dia datang bersama Aidil pada hari tu. Okey. Okey, baik. Okey, baik. Suhana ya, jika dilihat daripada gambar yang kamu baru jelaskan tadi ya, jika dilihat ya, Bella memakai baju warna pink ya, dan lain-lain tu memakai baju boleh dikatakan lebih kurang sama. Dengan izin mahkamah leading. I freeze tuan. Baik. Rephrase, sila rephrase. Baik, Suhana ya, bagaimana keadaan baju yang dipakai oleh Bella pada sambutan hari raya tersebut? Okey, masa ni kalau kita tengok Bainun, Ina, Aida, Balkis, Tulus Bail, Tulus Jiwa dengan Aryan, diorang pakai baju sedondon lah. Baju hari raya tu. Yasmin dia tak pakai baju sama. Cuma Bella masa tu dia memang tak pakai baju hari raya yang sama dengan semua orang. Sebabnya macam saya bagi tahu hari tu, actually masa keadaan ni berlaku, Bella ni tak
tak disuruh untuk join sekali lah dalam grup ni. Tapi disebabkan Haiza cakap Bella, Messi ni masuk sekali. So masa tu Baindon suruh Aida pergi tukarkan baju Bella. So sebab itulah Bella ni dia pakai baju yang tak sama, sebab macam Aida masuk bilik bawa Bella tu, dan mungkinlah pakaikan je baju apa yang ada kan. So sebab itulah baju dia tak sama. Okey. Baik. Baik, Suhana ya. Dengan izin Tuan, saya pohon untuk recap saksi ini kepada kejadian di mana beliau berada di rumah, dia bermalam di rumah di kondo tersebut, dan pada masa beliau membuat kerja sehingga pukul 4 pagi. Suhana boleh ingat ya? Okey. Baik, pada masa itu kamu kata kamu sedang membuat kerja dan Bella disuruh berdiri di tepi dinding menghadap kamu, dan kamu membuat kerja sehingga pukul 4 pagi. Baik, jadi bagaimana pada masa itu aktiviti kamu selain daripada kamu membuat kerja saja di situ? Oh, okey. Saya buat kerja tu. Tuan, Ya. saya mohon DPP wujudkan satu foundation, ada buat benda lain tak, dan baru ke soalan apa aktiviti kamu yang lain. So it's leading the saksi to say that there is something else. Tuan, Pohon apa? saya pohon bila soalan ditanyakan foundation itu diwujudkan terlebih dahulu, iaitu berkenaan dengan ada aktiviti lain. Barulah ditanyakan. Sekiranya tidak, dia seolah-olah membawa saksi kepada jawapan terdapat aktiviti lain, Tuan. Itu saja, Tuan. Baik. Suhana, ada kamu buat apa aktiviti lain ya? Aktiviti okeylah, lain Selain daripada membuat kerja. membuat kerja. Sehingga tadi tu 4 pagi tadi. Benar Tuan. Sehingga 4 pagi tadi. Okey, selain daripada saya duduk dekat meja tu buat kerja, saya adalah bangun pergi ke dapur. Masa tu saya nak buat air kopi kot. Saya nak buat kopi sebab saya dah mengantuk kan. Lepas tu saya buat air lah, pakai air panas yang ada dekat dia punya mesin kuku tu. Saya ambil air panas. Lepas tu at the same time saya ambil air sejuk juga. Lepas tu Ambil air panas. ambil air panas, saya buat kopi. Okey. Lepas tu saya ambil air sejuk juga. Air room temperature lah, bukan air sejuk. Saya ambil air sejuk. Air sejuk room temperature Okey. Selain daripada itu, saya adalah macam jalan-jalan stretching sikit sebab saya duduk lama sangat kan. Ya. Selain daripada itu, adalah juga saya jalan-jalan sikit untuk stretching sebab saya duduk lama sangat masa tu. Okey, jadi Bella pada masa tu macam mana? Kalau malam pertama tu, ini saya cakap pasal malam pertama sebab ada 2 malam yang saya buat kerja sampai pukul Okey, lewat kita pagi pergi tu. kepada malam pertama dahulu. Malam pertama tu, masa yang saya pergi buat air, saya pergi stretching tu, saya tak tahu Bella kat mana. Okey. Sehinggalah saya dah settle nak buat kerja tu, saya dah nak kemas, saya nak pergi buang sampah tu yang saya jumpa Bella dekat dalam tempat laundry tu. Pertama kalilah saya nampak dia tidur dekat dalam laundry tu, atas lantai tile tu. Memang dia tidur macam tu je lah, tak ada bantal, tak ada pun alas apa pun dekat badan dia. Tak ada pun selimut atas badan dia. Memang dia pakai, tapi dia pakai baju dan pakai seluar lah masa tu. Pakai baju macam mana tu?
saya tak boleh nak recall betul-betul lah baju dia macam mana. Sebab keadaan tu berlaku cepat sangat. Sebab dengan saya terkejutnya, so saya tak dapat nak recall dia pakai baju yang macam mana masa tu. Okey, baik. Okey. So itu untuk malam pertama. Malam kedua? Malam kedua tu saya buat kerja, tapi at all time tu saya tahulah Bella tu berada di dalam tempat laundry. Tapi saya tak adalah pergi tengok. Tapi sepanjang saya buat kerja tu, saya tahu Bella ada kat situ. Okey, baik. Baik, seterusnya pada malam kedua tu ada selain daripada kamu membuat kerja, ada kamu buat apa-apa aktiviti lain selain pada kamu buat kerja? Sama je. Saya buat perkara yang sama lah. Buat Saya buat kopi. Saya minum Buat kopi, maksudnya kopi sejuk ke kopi panas ni? kopi panas. Kopi panas. Saya pakai 3 in 1. Okey. Jadi kamu ambil air panas di mana? Dekat dia punya mesin kuku tu lah. Okey. Okey. Okey, baik. Seterusnya ya, Suhana. Jadi last yang kamu cerita tadi, kamu kata kamu pergi pada 23 Mei di rumah tersebut ya. Betul. Okey, jadi selepas daripada tarikh itu ada bila-bila masa lagi kamu ke rumah, ke kondo tersebut? Ada. Okey, boleh kamu ceritakan pada bila tu? Okey, lepas 23 Mei tu, saya dah balik. Lepas tu pada 12 Jun. 12 Jun. 12 Jun, Siti Bainun ada WhatsApp. Ajak datang rumah dia. Sebab dia ada beli king crab. Sebab ada beli apa? King crab. King crab. Lepas tu dia cakap dia nak masakkan lah, nak buat shell out. Dia ajak datang. So dalam WhatsApp tu saya kata okeylah, adalah perbualan tu. Lepas tu sebelum nak pergi tu, Haiza dia cakap dengan saya dia tak nak pergi. Sebabnya dia kata tak suka tengok Bella kena macam tu. Dan tak suka tengok Bella cedera macam tu. Dan tak sanggup dah nak tengok Bella tu kena berdiri lama-lama macam tu. Lepas tu saya bagi tahu dekat Haiza, saya kata kalau kita tak pergi, kita tak tahu keadaan Bella sekarang macam mana. So okey, kita setujulah untuk pergi. So saya dan Haiza pergi ke rumah Siti Bainun pada 13 Jun. 13 Jun saya sampai dekat rumah dia lebih kurang pukul 5 petang macam tu. Lebih kurang lah 5 petang. Masa tu saya nak masuk rumah dia tu, saya tak ingat siapa ambil saya kat bawah, Balkis ke Aida. Tapi dah naik atas tu, dia dah buka pintu tu, saya bawa beg. Saya ada bawa beg baju satu, beg laptop satu. So bila saya masuk tu, saya terus nampak Bella berdiri dekat tepi dinding tu. Memang saya terkejut gila lah masa tu. Sebabnya yang saya nampak rambut Bella dah dipotong pendek.
hampir botak tu. Tapi potongan tu bukanlah potongan yang kemas. Maknanya potongan yang tobek-tobek macam tu lah, macam tak sama rata kan. Lepas tu saya nampak dekat muka belah kanan dia ni ada lebam yang besar, macam besar tapak tangan tau. Dia macam something, saya tak tahulah, tapi lebam tu daripada atas kening tu membawa ke bawah mata macam tu. Dia macam besar tapak tangan macam tu. Macam saya tunjuk tadi dekat dalam tu yang saya cakap nampak tu. So lebam tu memang very obvious lah masa tu, pada waktu tu. Lepas tu dia pakai baju lengan panjang. Lepas tu muka dia masa tu memang muka Bella nampak ketakutan amat sangat masa tu. Masa saya sampai tu. So saya memang terkejut gila lah, sebabnya itu adalah keadaan Bella yang paling teruk lah saya nampak. Lepas tu waktu tu Siti Bainu tengah duduk dekat sofa. So saya terus pergi dekat sofa. Saya macam agak emosional lah masa tu. Saya sampai baling saya punya beg tu dekat atas sofa dia. Saya terus tanya kat dia, apa yang dah teruk sangat jadi dekat Bella ni Nun? Saya tanya dekat Bainun. Lepas tu Bainun kata, diorang gaduh kak. Lepas tu saya kata, dah jadi macam tu tak bawa pergi klinik ke? Dan Bainun cakap, tak ada kak, saya letak ubat sendiri. So masa tu saya dah sebenarnya saya dah marah masa tu. Dalam hati tu memang dah marah, tapi saya dah tak tanya soalan lebih lanjut kat Bainun, sebabnya saya tak nak bergaduh dengan dia kat situ. So saya terus letak je beg saya kat tepi, saya terus duduk je kat sofa. Saya tak cakap lah apa-apa, tapi saya terus daripada sofa tu saya nampak Bella tu, saya tengoklah dia beberapa kali keadaan dia tu. Dan dalam hati saya macam, this is not right. Tapi yang saya ingat masa tu memang saya rasa marah lah dengan keadaan Bella tu. Okey. Jadi seterusnya apa lagi yang berlaku? Okey, lepas tu lepas kami dah sampai, saya dengan Haizah sampai, lepas tu saya tak ingat pukul berapa Hani Azura dengan Syera pun sampai. Tapi diorang ada juga. Lepas tu kami tunggu hingga malam lah. Sebab Siti Bainun kata dia nak masak shell out tu kan. Baik. Kamu kata tunggu hingga malam. Jadi maksudnya pada malam ni? Pada malam tu, malam 13 tu, Okay. Bainun masak shell out tu kat dapur. Macam biasalah dia dibantu oleh Aida, Yasmin dengan Balkis untuk siapkan semua barang nak masak tu. Lepas tu dia dah masak. Lepas tu Aida, Yasmin dengan Balkis yang siapkan meja. Bentang plastik lah apalah semua. Lepas tu dia letaklah makanan shell out tu dekat atas meja makan tu. So bila nak makan tu, saya, Haizah, Hani Azura, Syahira, Siti Bainun dengan Ina duduk dekat meja makan, 6 orang. Bella berdiri dekat dinding tu. Dekat dinding yang masa saya nampak dia tu. Bella berdiri di dinding. Lepas tu kita nak makan lah. Lepas tu Kak Haizah kata, budak-budak makanlah sekali. Kalau tidak masa tu Aida, Yasmin, Balkis dah dekat depan TV, diorang tak ni. Lepas tu Siti Bainun kata, tak apa kak, nanti diorang makan. Lepas tu Haizah kata, tak boleh macam ni, makan sekali. So macam Siti Bainun panggil lah Aida, Yasmin, Balkis ambil pinggan untuk datang kat meja tu, ambil makanan dan pergi makan kat depan TV. Okay. Bagaimana dengan Bella pada masa tu? Okay. Bella tu memang tak disuruh untuk datang ambil makanan lah. Keadaan dia adalah Bella ni macam dibiarkan je. Dia tak disuruh untuk datang, dia tak disuruh untuk pergi, dia berdiri je kat situ. Berdiri saja.
So dalam pada kita makan tu, saya nampak Bella tu, saya rasa dalam hati saya adalah saya rasa bersalah lah dengan keadaan tu. Tapi dalam pemikiran saya tahu that is waktu tu bukan waktu yang sesuai untuk saya nak bangkitkan pasal hal Bella tu kepada Siti Bainun. Okey, kemudian selepas kamu makan ni, Okey, lepas berapa dah lama masa yang diambil untuk kamu makan-makan pada malam tu? makan tu lebih kurang, kita start makan lebih kurang pukul 8.30 macam tu. Lebih kurang lah. Makan dalam almost 1 hour, hampir 1 jam. Lepas makan tu, saya tanyalah nak kemas macam mana ni. So, macam biasalah, Siti Bainun kata, tak payah kemas kak, tak payah kemas kak. Nanti budak-budak ni kemas. So, okey lah. Lepas tu kita duduk dekat depan ruang TV tu. Saya ingat masa tu saya cakap, saya kata saya nak stay up sebab saya nak tengok bola. Masa tu Euro. Bola kan pukul 2, pukul 3 macam tu. So, okey lah. So, dalam almost pukul 12 tu, lebih kurang, Hania Azura, Syera, Haiza, dengan Yasmin, Aida, Balkis, semua pergi masuk bilik lah. Dengan Ina masuk ke bilik lah untuk tidur. Sebab diorang tak adalah nak tengok bola. Masa tu, lebih kurang pukul 12 lebih tu, Siti Bainun ada dengan saya kat ruang tamu. Saya duduk kat sofa. Lepas tu, masa tu saya nampak Bainun suruh Bella pergi masuk dekat ruang laundry. Saya nampak lah dia dengan Bella sama-sama bergerak ke ruang laundry tu. Lepas tu, Siti Bainun keluar seorang lah. Lepas tu, dalam hati saya tahulah. Dalam hati saya tahu itu maknanya Bainun suruh Bella pergi duduk dekat dalam tempat laundry for the night lah, untuk malam tu. So, saya duduk kat tempat TV tu, sofa. Bainun duduk dekat meja makan. Saya remember malam tu, saya dengan Bainun bersembang lama. Hampir ke pukul 3 pagi kot. Sebab sementara saya tengok bola tu, Bainun sembang dengan saya, dia cerita pasal masalah dia dengan teman lelaki dia lah. Dia even ada buat voice call. Dia kuatkan saya dengar apa yang dia cakap lah. Tapi saya tak ingat exactly apa yang dia cakap tu. Tapi adalah perbualan tu, sebab tu dia tidur lambat. So, lepas tu dia kata okey dia nak tidur. Dia masuk bilik tu lah. So, saya memang dekat ruang tamu tu, saya tidur dekat situ je lepas tengok bola tu. Kamu tidur di ruang tamu? Saya sebab bola tu pun habis lewat, saya terus je lah baring dekat sofa tu. Baik, sebelum kamu tidur, ada aktiviti lain yang Sekejap tak ada. Memang last saya nampak dia suruh Bella masuk dekat dalam bilik tidur, bilik laundry tu. Lepas tu saya sembang dengan dia. Lepas tu dia masuk tidur, saya maintain kat ruang tamu. Pada 13 hari bulan tu lah. kamu tidak ada pergi ke Dengan izin leading. adakah kamu ada pergi ke mana-mana Leading. Apa? Soalan? aktiviti? Rephrase balik. TPR? Baik tuan, sebelum kamu tidur tu apa aktiviti kamu sebelum kamu tidur? Maksudnya selepas tengok bola, lepas tu kamu kata kamu tidur. Jadi sebelum kamu tidur, Tak ada, saya tengok bola. Yang saya ingat sekarang ni saya tengok bola. okay, kamu Tidak tengok ada, bola kan? saja, kemudian kamu tidur So tak ada aktiviti lain Ya. lah. Okey. Baik.
Okey, baik. Jadi kamu kata kamu tidur di sofa. Kemudian maksudnya sampai pukul berapa tu kamu tidur di situ? Sekejap saya tak ingat. Saya tidur kat sofa. Lepas tu pagi tu saya tak ingat saya bangun pukul berapa, tapi saya sambung tidur dalam bilik lah. Keesokan harinya tu pada 14 hari bulan tu. Okey, keesokannya sambung tidur di bilik. Okey. Jadi seterusnya selepas itu apa yang berlaku? Boleh tak saya nak minum sekejap yang Arif, sebabnya air saya tertinggal kat luar. Mungkin kamu boleh suruh Minta tangguh sebentar orang ke? lain tolong ambil. Tangguh sebentar lah Saya bagi rehat 10 minit Kita stand down 10 minit. Okey. Terima kasih tuan. Dia saksi lepaskan sementara Terima kasih. Kita balik Terima kasih, Tuan. 10 minit. Okey, mahkamah tangguh.